Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Berita Pagi Sabah edisi Selasa 18 April 2023. Saya Sabrina Baas. Sebanyak 244 premis perniagaan diperiksa sepanjang 3 hari pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2023 yang bermula Jumaat lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang aduan dan pelanggaran undang-undang dikesan setakat ini. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Joji Abbas berkata, pemantauan berterusan melibatkan 9 cawangan KPDN dengan hampir 200 anggota penguatkuasa dan lebih 80 pegawai pemantau harga akan terus dilaksana. Dan kita dapati tidak ada sebarang pelanggaran, tidak ada kes yang terhasil lah. Jadi saya harap benda baik ini berterusan. Janganlah ada kes. Sebab tidak berbaloi kalau kena kompon. Beliau ditemui RTM selepas pelancaran dan jerayawara SHMMP Hari Raya Puasa 2023 peringkat negeri Sabah di sebuah pasaraya di Kutatan. SHMMP dilaksana bagi menstabilkan harga barangan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidilfitri selain memastikan bekalan mencukupi dalam pasaran. Keseluruhannya terdapat 21 senarai barangan harga terkawal bagi SHMMP Hari Raya Puasa 2023 dan 6 bagi penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam. Lebih 400 kes kemalangan jalan raya direkodkan di Tawau sekaligus menjadikan daerah ini yang tertinggi mencatat kemalangan sehingga Mac lepas. Dalam tempoh 2 tahun lepas, Tawau turut mencatat lebih 1,000 kes kemalangan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Shah Helmi Yahya berkata, statistik berkenaan agak membimbangkan. Justru kempen kesedaran keselamatan jalan raya perlu diperhebat. Dan Tawau dipilih bagi pelancaran kempen kesedaran kali ini kerana Tawau merupakan daerah kedua yang mencatat jumlah kemalangan tahunan yang agak tinggi dan melihat kepada statistik 2 tahun kebelakangan, Tawau telah melebihi 1,000 kes kemalangan jalan raya. Beliau berkata demikian ketika melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena Hari Raya Aidilfitri di Jalan Apas Tawau. Datuk Shah Helmi sekali lagi mengingatkan pengguna jalan raya agar sentiasa mengutamakan keselamatan dan mematuhi undang-undang kerana kecuaian pemandu dilihat menjadi penyebab utama kemalangan di jalan raya. Pejabat Parlimen Sandakan menganjurkan Karnival Aidilfitri di Bandar Litat Batu Empat Sandakan selama 3 hari bermula Ahad lalu. Karnival melibatkan 40 peniaga ini menjual pelbagai barang keperluan harian. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Syiria berkata, penganjuran karnival bertujuan memudahkan masyarakat mendapat keperluan untuk Hari Raya Aidilfitri di samping wadah kepada peniaga menambah sumber pendapatan dalam bulan Ramadan. Saya dapat sokongan pasukan saya untuk mengadakan karnival yang secara besar-besaran lah. Because untuk office kami jarang ada buat karnival yang begitu. Jadi tahun baru Cina merupakan kami punya kali pertama untuk buat. Jadi kami nampak ada sambutan yang hangat juga. Jadi untuk Hari Raya kami pun decided kami mesti jalankan juga. Beliau ditemui media selepas melancarkan karnival berkenaan di Bandar Letat Batu Empat Sandakan. Dalam perkembangan lain, Pejabat Parlimen Sandakan turut bercadang menganjurkan pertandingan tarian singa peringkat nasional dalam usaha memperkasa sosioekonomi menerusi kehadiran pengunjung dalam dan luar negara ke Sandakan. Turut dirancang program berkonsepkan kesihatan untuk membudayakan gaya hidup sihat di daerah berkenaan. Ramadan yang tinggal beberapa hari saja lagi terus dimanfaatkan pelbagai pihak untuk menyantuni golongan memerlukan. Ini termasuk Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB yang mengambil peluang mempergiat aktiviti amal jariah antaranya Wakalah Zakat SESB dengan kerjasama Pusat Zakat Sabah melalui program Seikhlas Budi Sesuci Ramadan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SESB, Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Jaafar, wakalah zakat ini diserahkan kepada golongan asnaf, masjid, surau dan pusat tahfiz. Hampir 50,000 dalam bentuk sumbangan kepada 110 orang pelajar B40 iaitu asnaf menerima sumbangan sebanyak RM200 seorang
Di samping itu, SSB juga telah membuat sumbangan untuk pembaikan dan juga penggantian aircon di Surau Ar-Rahman berjumlah 13,000 lebih. Dan juga kita menyumbang sebanyak RM15,000 daripada duit zakat wakalah. Beliau ditemui media semasa Majlis Seikhlas Budi Sesuci Ramadan di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu. Sebanyak 11 program seumpama diadakan di Kota Kinabalu, Papar, Putatan, Tawau, Lahadatu dan Kota Belud. SESB turut bercadang memperluas program ke kawasan luar bandar termasuk di Labuan. Dalam pada itu, menjelang sambutan Aidilfitri, SESB mengingatkan orang ramai agar memeriksa kelengkapan rumah seperti suis dan peralatan elektrik agar sentiasa dalam keadaan selamat bagi mengelak kejadian tidak diingini. Kelab Kebajikan dan Rekreasi Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan kerjasama dengan Badan Kebajikan Islam Petronas Bakib menghulur sumbangan di sekitar kampung Bongaya Batu Sapi Sandakan. Ia melalui program Food for Bank Bakul Kasih Ramadan melibatkan 180 penerima terdiri daripada penduduk kampung serta guru dan pelajar Mahat Tafiz Wasi Shuaib. Sumbangan berbentuk bakul makanan dan duit raya disampaikan Pegawai Perubatan HDOK Dr. Ahmad Abdul Rahim dan Wakil Bakib Babar Abbas. Saya sangat berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh pertamanya Bakib dan seterusnya Mahat Tafiz Wadi Shuaib di Kampung Bonggaya ni. Dan kami memang mendapat kerjasama penuh daripada Ustaz Firdaus dan pasukan-pasukan guru-guru yang di bawah beliau. Kita bawa vending Petronas sebenarnya. Betapa sebuah syarikat besar sebenarnya, dia bukan hanya bercerita tentang pembangunan material, tapi dia juga membantu masyarakat sebenarnya. Kita rasa bahagialah dengan ada yang sedikit itu kami kongsikanlah kepada masyarakat seadanya, insya-Allah. Program Food for Bank ini kali kedua dilaksana selepas program di Kampung Karamunting bulan lepas. Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS terus mempergiat program tanggungjawab sosial korporatnya CSR dengan melibatkan ahlinya di seluruh negeri. Presiden DPMS Abdul Bari Habib berkata CSR dilaksana sejak 8 tahun lalu itu antara inisiatif membantu meringankan beban golongan memerlukan dan mangsa bencana alam. Tujuannya untuk orang asnaf yang kurang kemampuan, ahli-ahli yang kasih memberikan sebagai zakat tabung syarikat ahli. InsyaAllah saya rasa mesti mau kita lain-lain syarikat memberikan bantuan kepada asnaf yang orang yang kurang mampu, OKU. Beliau bercakap kepada RTM selepas agihan 30 bakul makanan kepada asnaf di Kampung Cendrakasih Likas, Kota Kinabalu. Sementara di Keningau, Masjid Al-Rahim mengagihkan 5,000 bakul makanan kepada masyarakat Islam yang memerlukan sepanjang Ramadan ini. Pengurusi masjid berkenaan, Sahmahin Hashim berharap sumbangan itu dapat meringankan beban penerima dalam menjalani kehidupan seharian. Pihak masjid telah pun menyumbang khususnya untuk anak yatim dan asnaf yang layak, dan juga sumbangan untuk iftar menjangkau ke 5,000. Tapi ada juga yang belum lagi hantar. Inisiatif pihak swasta dan badan bukan kerajaan NGO bekerjasama mengadakan program tanggungjawab sosial korporat CSR wajar diteruskan. Ini bagi membolehkan aktiviti kebajikan golongan rentan dan memerlukan dapat dipertingkat. Pada NGO di luar sana, bolehlah untuk memberi sumbangan kepada yang tidak mampu, yang kurang berupaya, anak-anak yatim. Inilah jualan ramah ni, saranan daripada kerajaan. Beliau ditemui RTM selepas program agihan 1,200 bubur lambu sempena Ramadan 2023, anjuran Jekyll Silk House bersama Adabi di Kota Kinabalu. Bagus sekali dalam keadaan suasana seperti macam ini untuk dapat memberi sumbangan kepada mereka-mereka yang memerlukan, terutama sekali kepada badan-badan NGO lah. Program sebegini sepatutnya diperbanyakkan lagi lah, sebab dia melibatkan kita memberi sumbangan di dalam bulan Ramadan, dan salah satu daripada CSR lah terus memberi sumbangan kepada masyarakat setempat lah. Tahun ini Adabi mengagihkan 72,000 pek bubur lambu dengan pertambahan 12,000 pek berbanding 60,000 pek tahun lalu.
Penganjuran program Jom Bangun Sahur di kawasan rukun tetangga Kampung Titingan Tawau wajar diteruskan. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, program ini bukan sahaja mengeratkan silaturahim dalam kalangan penduduk, malah berupaya menarik golongan muda melakukan aktiviti bermanfaat. Saya melihat bahawa program ini cukup baik kerana ia dapat merapatkan lagi silaturahim sesama penduduk kampung di sini, sama ada di kalangan orang dewasa, orang tua, orang muda dan sebagainya. Dan sudah pasti amalan ini harus kita pertahankan. Datuk Nizam berkata demikian kepada pemberita semasa menyertai program Jom Bangun Sahur di Kampung Titingan Tawau. Menerusi program ini, penduduk kampung mengelilingi kawasan perumahan seawal 2 pagi dengan membunyikan pelbagai alat muzik diikuti selawat selama sejam bagi mengejutkan penduduk kampung untuk bangun bersahur. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Nizam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas menyampaikan pelbagai sumbangan termasuk baju raya kepada 40 pelajar Mahatafiz Darul Muqamah. Penyampaian sumbangan di sebuah kompleks beli belah di Tawau itu antara inisiatif pejabat Adun Apas menyantuni komuniti setempat, khususnya golongan memerlukan untuk membuat persiapan Aidilfitri. Lebih banyak badan korporat diharap menyumbang dana kepada Persatuan Dakwatul Muslimah Sandakan PDMS bagi membolehkan lebih banyak kelas pengajian Al-Quran, fardu kifayah dan fardu ain dilaksana. Penasihat persatuan ini, Datuk Asmawi Asa berkata, usaha itu secara tidak langsung membantu lebih ramai asnaf untuk mendalami ilmu agama. Membantu golongan asnaf itu itulah keutamaan kita dan anak yatim keutamaan kita, dan memang itu pun adalah kehendak dan daripada agama Islam sendiri untuk meraihkan dan memberi kegembiraan. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian dan Penangguhan serta Majlis Penghargaan Program Ihya Ramadan sebulan Ramadan bersama PDMS di Sandakan. Program julung kali ini juga membantu usahawan menjana pendapatan. Sekurang-kurangnya mereka merasa bahawa dapat mengimarahkan Ramadan itu dengan cara mereka menjual produk-produk yang ada itu kan untuk menambahkan lagi pendapatan ekonomi mereka. Dalam majlis ini turut disampaikan sumbangan bakul makanan daripada Yayasan Dakwah Islamia Malaysia, Yadim dan sumbangan duit raya kepada 80 penerima terdiri asnaf, anak yatim dan orang kurang upaya sekitar Sandakan. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Salam Malaysia Madani.